dengan limpah kurniaan kasih sayang daripadanya, terus diberikan nikmat kesihatan, nikmat iman serta Islam, dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Di rumah Allah yang penuh keberkatan ini, Masjid Setia Alam, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Tuan Nazir Masjid, ahli jatuhan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal. Kuliah dapat diteruskan di bawah satu tajuk, menangkis daripada serangan jin dan sihir. Alhamdulillah. Kuliah-kuliah yang lepas kita telah menerangkan beberapa perkara bagaimana untuk kita sama-sama membuat perisai daripada serangan makhluk yang kita tak nampak ni. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian, termasuklah daripada perkara-perkara sebegini. Benda dia berlaku lama dah pada zaman Nabi Musa, serangan sihir, perkara-perkara baik dengan sihir ini, kadang-kadang ia tak dapat dibuktikan melalui secara fizikalnya, tak nampak, tak tahu kita ni sakit, diuji oleh Allah dengan kesakitan yang misteri, berlaku perkara-perkara ganjil dan mistik. Jadi kita cari satu solusi untuk mengatasinya. Sekarang ini alhamdulillah, perkembangan paling terbaru berkenaan dunia ruqyah syariah, perubatan Islam. Mana-mana perawat yang nak merawat, yang nak menjalankan aktiviti perubatan Islam, yang nak jadi perawat, yang nak jadi mu'alij, yang nak jadi peruqyah, yang nak membantu orang, nak mengubat, perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Wajib. Last daftar 2024. Itulah, siapa tak daftar sebelum di Februari 2024 maka boleh ditangkap dan didakwa. Penjara 2 tahun, denda RM30,000. Kerajaan dah melaksanakan Akta 775, semua perawat wajib berdaftar. Lepas ni kalau nak pergi berubat, pastikan perawat itu berlesen daripada Kementerian Kesihatan. Walaupun perawat ruqyah, membaca Al-Quran, jampi menggunakan Al-Quran, menggunakan kaedah-kaedah herba dan sebagainya, demi memastikan kita ini tidak ditipu, demi memastikan kaedah yang digunakan itu bertepatan dengan syarak. Sebab banyak kes kita jumpa berlaku, pesakit-pesakit ini ditipu, pesakit-pesakit ini macam-macam lah dia kena dengan perawat. Kena rogol pun ada, kena bunuh pun ada, duit jangan cakap lah, beribu-ribu ringgit ditipu disebabkan nak cari kesembuhan, nak cari jalan penyelesaian di atas ujian yang dilalui, terutama dengan perkara mistik yang ada kaitan dengan masalah sihir dan jin. Benda ini perlu dibendung. Sekarang dekat TikTok, dekat Facebook, media massa dah berleluasa dah. Orang merawat secara live, orang merawat secara terbuka. Fitnah itu berleluasa, fitnah itu terbuka luas. Percaya dengan kata-kata jin, percaya dengan fitnah-fitnah yang keluar daripada mulut pesakit. Dah tak ada rasa malu dan aib bila berlaku kerasukan. Na'udzubillah, perkara ini perlu dibendung, perlu dihentikan serta-merta. Kadang-kadang ada orang percaya bila berlaku kerasukan, betul lah kata jin tu, orang ni buat, orang ni hantar, saka itu, saka ini. Kita tertipu dengan permainan dan belitan iblis. Sebab itulah yang kita suka. Merasuk, jin tu bercakap, seronok. Benda-benda mistik ni seronok, mana tak seronok? Benda pelik, benda ajaib, magic seronok. Tapi di sebaliknya ada campur tangan iblis. Na'udzubillah. Jadi penerangan sebegini sangat penting. Kuliah ini dah hampir setahun lebih dah. Saya kira-kira dah setahun lebih saya di Masjid Setia Alam ini menerangkan tentang perisai mengenai sihir dan jin. Hari ini kita akan berkongsi. Sebab bila kita tahu punca, kita tahu cara nak mengatasinya. Punca sangat penting.
Oh, ini sebab dia masuk, ini sebab dia ganggu. Dan sebelum ini, kuliah yang lepas, apa kita kongsikan? Perkara yang berkaitan dengan kelemahan syaitan, kelemahan jin, kelemahan sihir. Dia ada kelemahan. Kita dah terangkan ada 6 kelemahan dia. Bila kita tahu kelemahan, kita tahu nak atasi. Hari ini kita sambung lagi. Ya, kita sambung punca-punca macam mana kita ini boleh diganggu oleh makhluk halus ini, termasuklah sihir. Sebab sihir ini pasti dan wajib ada campur tangan syaitan, campur tangan makhluk yang kedua, iaitu makhluk yang tak nampak, jin, syaitan daripada kalangan jin. Jadi kita kena tahu punca dia. Kita dah kongsikan punca yang pertama sebelum ini, disebabkan lemahnya semangat kita. Yang kedua, tidak berpegang kepada sunnah Nabi. Kita ni leka kadang-kadang, terlupa kadang-kadang. Rupanya sunnah-sunnah Nabi inilah perisai yang cukup kuat bila kita amalkan untuk mengelak daripada serangan makhluk yang tak nampak ini. Yang ketiga, kita perlu kawal sifat marah kita. Baharan yang bersangatan ini juga satu lorong, satu jalan untuk dia masuk dan mengganggu kita. Sebab ini juga perintah daripada Allah supaya kita menahan marah. Bila kita dapat tahan marah, biiznillah, syaitan, jin nak serang kita itu sukar. Banyaknya pesakit berulang datang, antara sebab dia tak boleh kawal sifat marah. Dia ada baharan yang tak boleh dikontrol. Sikit-sikit nak maki, sikit-sikit nak tengking, sikit-sikit nak mencarut, sikit-sikit nak naik tangan, sikit-sikit nak tunjal kepala orang. Allahu Akbar. Marah memang marah, tapi perbuatannya tu, Allah kata suruh tahan marah. Memang ini perintah Allah, ada dalam Al-Quran. Nabi kata la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah maka syurga buat kamu. Besar tu, besar impact dia. Rupanya inilah satu jalan, kalau kita tak dapat kontrol, kita mudah diganggu oleh makhluk halus ini, sangat mudah. Jadi itu perkara yang ketiga. Yang perkara keempat, perempuan atau lelaki yang suka sangat bersolek ataupun disebut sebagai tabaruj. Kita dah jelaskan apa maksud tabaruj, macam mana keadaan tabaruj. Yang ini juga ditentang oleh syarak. Bermakeup berlebih-lebihan, berhias berlebih-lebihan, syaitan cukup suka. Tak perlu sihir, tak perlu orang jampi. Memang ditunggu orang-orang yang macam ni. Ini peluang aku ni, aku suka dengan orang macam ni. Dia pergi, dapat sampai masa diizin Allah, ada ruang dia masuk, dia masuk. Akhirnya berlakulah kerasukan, berlakulah masalah gangguan. Punca ni suka tabaruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Itu yang keempat. Hari ini kita masuk perkara yang kelima. Bagaimana syaitan ini boleh mengganggu kita? Apa jalan yang dia ada adalah perasaan sedih yang bersangatan atau berpanjangan. Ini kajian yang dibuat oleh Dr. Amran Kasimin. Allahyarham Dr. Amran Kasimin. Dia mana-mana pelajar yang mengaji dengan beliau tentang ilmu perubatan Islam, bagaimana kita nak mengetahui antara punca pesakit ini mudah terkena, selalu jadi kerasukan, kenapa sukarnya sembuh berulang-ulang. Antara sebabnya adalah ketika mana ada satu perasaan sedih yang bersangatan atau berpanjangan. Terlalu sedih. Kita tengok macam mana lubang ini boleh terbuka dan dia boleh masuk melalui perasaan ini. Apa itu yang dimaksudkan dengan kesedihan? Satu perasaan kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan kehilangan, kekurangan, putus asa, tak boleh melakukan apa-apa, pilu dan marah. Kesedihan adalah emosi asas dan sebahagian daripada apa yang menjadikan kita manusia. Maksudnya ia adalah emosi biasa. Kesedihan ini normal manusia. Ada emosi perasaan sedih. Manusia yang tak ada perasaan sedih, dia dikira berpenyakit mental. Dia ada masalah mental dan perlu dirawat di hospital psikiatris, berjumpa dengan pakar psikiatris. Kalau tak ada perasaan sedih,
Sedih ini normal, semua manusia ada kesedihan. Itu yang disebut oleh pakar psikologi. Siapa yang tak ada perasaan sedih, emosi sedih, maka dia berpenyakit dari sudut mental. Tengok orang ni cekal betul lah, tak pernah menangis, tak pernah sedih, mustahil. Kalau nama dia manusia, pasti ada perasaan sedih, ya. Nabi SAW pun pernah bersedih. Allah hadiahkan dia dengan, Allah pujuk dengan tu, pergi ke naik Isra' dan Mi'raj. Antaranya memujuk hati Nabi, ya, ketika Nabi sedih, ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. So Nabi pun ada perasaan sedih, ya. Kesedihan melampau boleh menyebabkan kemurungan yang merupakan salah satu daripada penyakit mental. Sedih perkara biasa, tapi bila ianya melampau, terlalu sedih berpanjangan, ya, pakar sekretaris kata kalaulah kesedihan kita itu melebihi 2 minggu, ya, kesedihan itu kita lalu dengan lebih tempoh masa 2 minggu, tak dapat dikawal, hari-hari menangis, tak nak keluar rumah, tak boleh buat kerja, maka telah dikira sebagai kemurungan, depression. Hati-hati, dia dah mula berpenyakit daripada sudut mental, jiwa dah mula lemah, ya. Mesti ada peristiwa-peristiwa yang berlaku disebabkan berlakunya kesedihan yang melampau ini. Okay, kita tengok apa kata-kata ulama tentang kesedihan, ya. Imam Ibn Taymiyah menyatakan sedih ini terbahagi kepada dua. Perasaan sedih ini terbahagi kepada dua. Satu sedih yang terpuji, satu sedih yang tercela. Sedih terpuji ini boleh mendapat pahala kalau kita berasa sedih tersebut. Dan sedih yang kedua ini, sedih yang tercela, bila kita ada perasaan ini, maka boleh mendapat dosa. Ini pandangan daripada Imam Ibn Taymiyah, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sedih yang terpuji? Yang perlu kita ada sifat sedih ini, ya. Sedih yang melihat musibah menimpa agama, musibah yang berlaku pada orang-orang Muslim, sedih dengan maksiat yang dilakukan dan kita ingin bertaubat. Kita sedih tengok apa yang berlaku kepada agama kita, ya. Kita nampak kehinaan berlaku pada agama kita, kita rasa sedih dan marah. Kita rasa, ya, bila nama-nama Allah ini dipermainkan, bila Nabi SAW juga dipermainkan, dilawak jenakakan, hukum-hukum agama dipermainkan, kita tak rasa apa-apa bermasalah dengan hati kita. Kalau kita rasa sedih, ya Allah, kenapa sampai tahap ini orang sanggup sekarang ini buat perkara sebegini? Alhamdulillah, maksudnya hati kita terjaga. Ada satu perasaan sedih bila berlaku musibah pada agama kita, ya. Kita sedih melihat musibah berlaku saudara-saudara kita, berlaku di Palestin, berlaku di Syria, berlaku di mana-mana musibah yang berkaitan dengan saudara-saudara seagama kita. Kita berasa sedih. Allah, mereka ditimpa peperangan, mereka tak cukup makan. Kita rasa nak bantu sangat. Kita rasa, ya Allah, hati kita ni, rasa dalam sudut hati kita terasa sedih. Itu sedih yang terpuji, sedih yang memang kita perlukan ada dalam hati. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Siapa yang ada perasaan sedih sebegini, alhamdulillah, maksudnya hatinya cantik, hatinya baik, hatinya okey, selamat. Sedih yang tercela, berlebih-lebihan dalam bersedih, ia meratap-ratap, menyalahkan takdir, tidak redha dan tidak bersabar dalam ujian. Bila berlaku sesuatu ujian, kehilangan, ya, berlaku masalah menimpa, kita meratapi masalah tersebut, menangis-nangis, berguling-guling, hentak kaki, duduk bucu katil, tak nak keluar bilik, berlebih-lebih dalam bersedih. Memang ujian itu berat untuk kita. Ustaz bolehlah cakap sabar-sabar, tak sedih. Ustaz tak kena. Yang kena tahulah, anak meninggal aksiden, mak meninggal, memang sedih itu berlaku, tapi kita dilarang untuk berlebihan di dalam kesedihan. Ya, benda ini Allah sebut di dalam Al-Quran, larangan daripada Allah.
supaya jangan bersedih. Ada ya, daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Allah kata dalam surah Al-Imran, jangan kamu bersedih hati. Allah kata jangan. Itu larangan tu. Walaupun memang itu ujian normal, sedih, menangis, keluar air mata, silakan menangis, tapi jangan melampau. Ya. Yang kedua daripada surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Jadi jangan berduka cita. Allah kata la tahzan, jangan bersedih. Takkan tak boleh sedih ustaz? Boleh. Maksudnya jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Menangislah, silakan, tapi jangan meratap-ratap sehingga terjerit-jerit. Tak boleh terima keadaan, tidak redha, menyalahkan takdir. Dah tak boleh buat apa-apa. Ini larangan daripada Allah. Bila mana ada larangan daripada Al-Quran, percayalah, bila kita lakukan, itulah jalan syaitan boleh ganggu. Contoh tadi marah, Allah larang kita marah, Allah larang kita ada sifat baran. Tapi sekiranya ada sifat baran, itulah jalan yang mudah untuk dia masuk. Yang kedua ini adalah sifat terlalu sedih, yang Allah suruh tahan, yang Allah suruh jangan bersedih. La tahzan. Ya. Okey, kita nak bezakan. Ini kesedihan biasa, ini kemurungan. Bila ada simptom kemurungan, hati-hati ya. Kesedihan adalah emosi asas, kemurungan pula adalah penyakit daripada satu penyakit mental. Kemurungan ya, perasaan sedih datang dan pergi, kebiasaannya hanya sementara. Ya, kemurungan melibatkan proses perasaan sedih dan putus asa yang berterusan atau berlanjutan selama lebih dari 2 minggu. Ini yang disebut oleh pakar psikiatri. Lebih 2 minggu berasa sedih, tak boleh kontrol, maka dah dikira ada masalah mental. Okey. Ketiga, kesedihan biasanya tercetus daripada peristiwa atau sebab-sebab tertentu yang berlaku dalam kehidupan seharian. Kemurungan boleh dikaitkan dengan pencetus luaran tertentu. Okey, bila berlaku sesuatu yang dahsyat, yang teruk, tak dapat dikawal, boleh menyebabkan fobia, maka boleh menyebabkan kemurungan. Dah tak berani nak keluar rumah, dihantui dengan perasaan, nampak bayang-bayang, dengar bisikan, dah tak nak makan. Ini dah mula berlaku kemurungan. Kesedihan pastinya dapat mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan yang sukar, tetapi kesannya tidaklah begitu teruk. Kemurungan secara signifikan mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi dalam kehidupan seharian. Kesedihan kalau berlaku pada kita, kita boleh buat kerja seperti biasa, boleh pergi kerja, boleh makan, ya, kita boleh buat lakukan aktiviti seharian kita seperti biasa. Tapi bila ada kemurungan, semua itu berubah. Hilang selera makan, tak nak jumpa orang, menangis je, sikit-sikit menitik air mata tu, dah tak boleh ditegur, diam aja. Itu dah mula ada masalah. Bila kehidupan sehariannya berubah disebabkan kesedihan yang melampau, kemurungan. Perhatikan, bila ada simptom-simptom ini pada orang sekeliling kita, atasi dengan segera, bawa kepada pakarnya, jumpa ke psikiatris, jumpa kaunselor untuk diterapi. Sebab penyakit dalaman ini sangat berbahaya. Dia boleh menjadi pembunuh senyap. Dia saja bukan boleh membunuh dia, malah boleh membunuh orang lain dalam senyap-senyap. Sangat berbahaya, ya. Jadi kita dapat bezakan kesedihan normal, perasaan biasa.
kemurungan atau kesedihan melampau dikira sebagai satu penyakit. Okey, sekarang kita dapat jelas bahawa inilah perbezaan antara kesedihan dan kemurungan. Jadi, apa tips untuk kita atasi kesedihan ini? Ya, kesedihan melampau ini dia ada cara dia. Macam mana kita nak atasi bila berlaku pada kita, berlaku pada anak-anak kita, berlaku pada cucu-cucu kita. Kita nampak ada problem dah ni. Macam mana kita nak bantu dia? Ya, yang pertama, ya, kalau berlaku pada kita, mengakui dan menerima kesedihan yang dihadapi dengan redha. Kita terima apa sahaja berita yang berlaku pada kita, peristiwa buruk yang berlaku kepada kita, musibah yang berlaku kepada kita atau orang sekeliling kita, kita terima. Macam mana kita nak terima? Apa cara kita terima berita tersebut, perkara tersebut? Kita lafazkan satu kalimah sebagai tanda tawakal dan serah diri kita kepada Allah. Apa kalimat tersebut? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa segala musibah, tak kiralah meninggal dunia ke, kemalangan ke, kehilangan ke, kesedihan ke, keburukan ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung lagi satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Itu yang Nabi ajar. Sahih benda ni. Berlaku kesedihan, berlaku kehilangan, terus baca ini sebagai tanda kita tawakal kepada Allah, tanda kita redha kepada Allah dan menyerahkan perkara ini kepada Allah. Kita akan lega, kita akan rasa lapang dalam hati kita. Itu yang pertama. Berlaku je, benda pertama kena buat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cik, sekarang cik kami dapati ada kanser tahap 4. Lepas ini akan menjalani kemoterapi dan sebagainya. Cik, anak encik mengalami kanser otak tahap 4. Agak-agak lah kalau kita seorang ayah terima berita tu, ya Allah, nak terduduk, nak terpitam dah rasanya. Rasanya dunia ni dah tak ada lah. Rasa kaki ni terawang-awang bila terima berita yang macam tu. Anak encik kemalangan dan telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah. Serta merta sebut istirja, tanda kita redha dengan Allah, tanda kita terima ujian tersebut. Walaupun hati kita sedih, lafazkan dengan mulut kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah bila kita sebut, perlahan dah hati kita mula tenang. Yang kedua, berdoa serta solat malam, luahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nak berjumpa, bercakap dengan manusia, kita serahkan, bercakap dengan Allah. Dalam keadaan kita terlalu sedih, carilah surau ke apa pada malam tersebut, sujud setidak-tidaknya 2 rakaat, bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Kita akan dapat satu kekuatan. Perbezaan selepasnya itu nanti, percayalah, sebab Allah lah yang akan selesaikan masalah kita. Allah lah yang akan buka kepada perjalanan selesainya masalah kita tu. Tak ada siapa, bukannya manusia, tetapi Allah. Susah macam mana pun, berat macam mana pun, kita bercakap, minta kepada Allah, tolonglah aku ya Allah, permudahkan aku ya Allah, berikan aku kekuatan ya Allah. Menangis-nangis minta dengan Allah. Saya boleh jamin dengan izin Allah, besok kita akan tenang. Setengah jam lepas kita menangis, kita akan dapat satu perasaan yang saya tak boleh nak gambarkan. Hanya orang yang dah buat, dia tahu ketika tu. Bila diuji, dia minta, dia sujud dengan Allah dengan bersungguh-sungguh, walaupun besar mana, dia akan dapat satu perasaan yang tak boleh digambarkan. Macam Allah tu dekat betul dengan kita, macam Allah tu memang dengar dengan kita. Percayalah, cuba buat. Bila berlaku peristiwa kesedihan, jika berlaku pada kita, solat 2 rakaat, ya, jangan tinggal. Ketiga, luahkan emosi dan jangan sembunyikan, kerana proses kesedihan itu satu proses yang unik. Luah pada tempat yang betul dan sesuai. Nabi kata kalau marah, diam. Itu sunnah Nabi.
Kalau marah, diam. Tapi kalau sedih, cerita, luah. Cari orang yang betul, tempat yang betul. Jangan salah orang. Manusia ni kadang-kadang luarannya baik, dalam hati masalah. Disuka dengar masalah orang dan disebarkan aib tu. Salah orang, berhati-hati. Lagi-lagi kadang-kadang kau rapat kita pun kadang-kadang susah nak percaya, kan? Kita cerita ada, habis tersebar kita punya aib. Konon-konon kita nak luah. Kena hati-hati, cari tempat yang betul, orang yang betul. Berlaku satu peristiwa. Apa yang berlaku di satu tempat, di perumahan. Suami isteri ni bergaduh. Isterinya sedih. Dah tak bercakap suami isteri ni. Apa dia buat? Dia pergi ke rumah jiran. Jiran ni memang rapat. Dia kata apa? Dia ceritalah, saya bergaduh dengan suami saya, bla 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 bla. Nak hilangkan kesedihan dia, dia cerita kat orang tu. Apa kawan tu buat? Jiran dia ni, jom kita hilangkan kesedihan ni, kita pergi karaoke. Dibawa pergi ke karaoke tu kat Kelang Perit. Ni salah ni. Betul lah tu, nak dengar masalah tu dah bagus. Jiran ni dah bagus, nak dengar masalah, bagus. Yang kedua, yang ada masalah pula bercerita pun bagus, tapi cara penyelesaian tu tak betul. Dibawanya pergi Kelang Perit, karaoke di Kelang Perit. Kita hilangkan stres, kita hilangkan kesedihan dengan berkaraoke. Na'udzubillah, ini cara yang salah. Dia takkan tenang dan takkan selesai. Saya jamin 100%. Hilang sedih waktu tu je. Masa dia nyanyi, hilang waktu tu. Keluar bilik karaoke, sedih tu takkan hilang. Jangan cuba-cuba. Kalaulah kita tanya kepada orang, nasihat yang sampai tu macam pelik, jangan ikut. Suruh ambil dadah, buat benda yang bukan-bukan. Lagi satu, dengar muzik. Kau dengarlah muzik-muzik ni supaya naikkan semangat. Dengar gendang, dengar muzik-muzik ni. Jangan ketika sedih kita masukkan lagi muzik dalam kepala kita. Tolong. Lagi-lagi kita ni orang Muslim, kadang-kadang ada berbeza sedikit pendapat. Kata nak hilangkan kesedihan, kita boleh pasangkan lagu-lagu untuk mendapatkan ketenangan. Saya dah jumpa banyak kes tak selesai. Habis muzik 2-3 hari sedih balik. Katanya boleh terapi dengan muzik. Tak, terapi dengan Al-Quran. Terapi dengan Al-Quran. Cari qori yang bacaannya sedap. Cari qori yang bacaannya kita rasa nak sangat dengar. Telinga kita ni kalau dengar dia baca, tenang. Cari qori tu, dengarkan selalu. Hari ni Baqarah, besok sambunglah An-Nisa, Ali Imran, dengar. Pilih qori-qori yang menarik ni. InsyaAllah pasti tenang dengan izin Allah. Ya, tu luahkan perasaan sedih, jangan disimpan. Jika disimpan merbahaya. Okey, keempat, buat aktiviti fizikal, sibukkan diri untuk menjaga emosi. Jangan duduk terperap, buatlah apa-apa aktiviti fizikal. Jogging ke, jalan sekitar masjid ni ke. Pergi masjid tu jangan tinggal. Kalau rumah dekat, cuba jalan kaki, tak payah naik motor, naik kereta, cuba jalan kaki. Adakan aktiviti fizikal untuk menghilangkan rasa emosi kesedihan tersebut. Kelima, kenal pasti perbezaan kesedihan dan kemurungan. Kita kena kenal pasti diri kita juga, ataupun sekeliling kita. Kita boleh bezakan, ini bukan lagi kesedihan, ini dah mula kemurungan. Okey? Kita dah kenal pasti. Itu penting. Yang keenam, cuba ikhtiar ruqyah dan mandian bidara. Biiznillah, kaedah ruqyah membantu mengatasi masalah kesedihan. Percayalah, kadang-kadang syaitan yang menyebabkan bisikan supaya terus bersedih. Sedih terus. Dibisik dalam hati manusia supaya terus kecewa dengan kehidupan. Tu kerja syaitan. Bila ruqyah, tumbang. Ada kes pesakit tu, daripada mula datang pusat rawatan sampai habis rawatan, habis ruqyah, satu perkataan pun tak keluar daripada mulut dia. Menangis je. Saya merayu kat dia, cakap, "Dek, tolonglah saya, keluarkan satu perkataan je. Daripada datang ni sampai dah nak balik, tak ada apa perkataan pun keluar daripada mulut dia." Jadi saya minta dia sebelum balik, satu je perkataan saya nak dengar daripada mulut dia. Agak-agak apa yang keluar daripada mulut dia? Mati.
aku nak mati. Dia kata perkataan mati. Dalam hati dia atau kepala dia mungkin dia nak mati je lah. Budak perempuan berusia lebih kurang 20-an, awal 20-an. Dia dah memang nak mati je, dia kata. Sedih yang tak tahu dah habis kemurungan dah tu. Berbahaya. Dia dengar bisikan supaya terjun daripada bangunan. Dia dengar bisikan supaya toreh tangan. Dia dengar bisikan supaya minum klorok. Dia dengar. Itu jadi masalah daripada satu gangguan daripada syaitan. Okey. Bagaimana syaitan boleh masuk daripada perasaan sedih ini? Yang pertama, hilangnya sifat sabar membuka pintu untuk jin masuk ke dalam badan. Bila kita sedih melampau, sebenarnya kita dah mula hilang sifat sabar. Dan inilah jalan dia boleh masuk. Dia masuk pada jalan hilang sifat sabar ini, akhirnya mengganggu kehidupan. Mula dengar bisikan, mula dengar, ya, hati tu jadi tak tenteram. Terjun, boom, terjun. Jatuh, meninggal dunia. Ambil klorok tu, minum, dia minum. Ya. Allahu Akbar. Saya ada satu pengalaman seorang sahabat sekolah saya. Dia minum racun rumput. Racun rumput warna hijau, apa nama dia? Spark ke apa? Racun spark. Racun spark. Racun spark dia minum. Racun spark ni antara yang kuat lah. Ya Allah, seksanya ya Allah. Saya tengok dekat Hospital Kelang. Lepas dia minum, bawa hospital ke Hospital Kelang, keadaan dia sangat-sangat seksa. Najis dia keluar berwarna hijau, muntah jadi hitam berwarna hijau, hijau gelap. Dia jadi muntah hijau, keluar najis berwarna hijau, dalam keadaan terseksa sehingga nafas terakhir. Tak tahu apa punca, malam tu dia pergi minum racun spark. Masa tu umur dia lebih kurang dalam 18 tahun. Sekarang umur saya dah 37. Masa tu berlaku dalam umur 18 tahun. Kawan saya balik pada kerja, ambil spark, dia minum. Dia bunuh diri. Kemungkinan sebelum itu adalah peristiwa yang berlaku pada dia sehingga menyebabkan dia membunuh diri. Jadi bila hilang sifat sabar, syaitan akan masuk dan akan membisikkan supaya melakukan kejahatan. Dia akan masuk. Okey, yang kedua, jiwa dan rohani menjadi semakin lemah. Bermulanya bisikan-bisikan syaitan. Sabar menyebabkan jiwa kita lemah. Akan mula datang bisikan syaitan, syaitan semakin rapat dan dekat. Akhirnya berlakulah masalah gangguan. Datu kita tuduh sihir, kita tuduh saka. Tak. Kadang-kadang kuncinya ini, bila berlaku kesedihan melampau, berlakulah gangguan makhluk halus. Jadi kita mudah-mudah tuduh saka. Ni saka ni, anak saya tak keluar pada bilik tu dalam ustaz. Oh ya ke? Okey. Dia tak makan, tak minum. Okey. Datuk kata, oh ini orang sihir. Senang-senang dia kata sihir. Kita kena diagnos dulu. Betul ke sihir? Punca-puncanya betul ke sihir? Tak semestinya. Kadang-kadang mungkin disebabkan fobia atau kesedihan ini boleh berlaku gangguan makhluk halus. Yang ketiga, kemurungan akan menyebabkan tidur terganggu, badan dan fizikal menjadi letih dan lemah, membuka ruang jin untuk mengganggu. Ya, badan kita jadi lemah. Bila kita sedih sangat ni, kita akan mula sukar tidur malam. Tak mengantuk, terkebil-kebil mata, teringat-ringat. Jadi sukar tidur malam, akhirnya bawa ke siang, badan jadi letih, fizikal jadi penat. Ini peluang syaitan nak datang. Bila dia masuk, lagi sekali dia akan mengaku, akulah saka, akulah sihir. Padahal puncanya daripada perasaan saja. Kitalah yang membuka ruang tersebut, ya. Yang keempat, membawa pesakit dan berikhtiar dengan cara yang salah, tidak berjumpa doktor, pakai sekretari atau peruqyah yang betul. Kita dah tengok orang yang ada masalah, ini kena buat berubat kampung ni. Hospital dah pergi tak jalan, berubat kampung. Salah jumpa perawat, elok-elok hanya perasaan kemurungan, akhirnya kena gangguan makhluk halus disebabkan tersalah pilih rawatan. Berjumpa dengan bomoh, dimasukkanlah seekor dua dalam badan pesakit ni. Berlaku 2-3 hari lepas. Budak perempuan ni dah menderita lebih kurang 4 tahun. Apa dia buat perawat tu? Dia tepuknya belakang leher budak perempuan tu sambil dia masukkan seekor jin. Ya Allah, dia tersalah, dia menyesal semua hidup. Apabila tersalah, tepuk sekali je, pum, kat belakang kepala, bahagian leher. Akhirnya sampai sekarang dia jadi masalah.
period dia jadi masalah, kerap sakit kepala, mimpi yang bukan-bukan. Asalnya dia cuma ada masalah kemurungan. Jumpa salah perawat, perawat tepuk kepala dia, akhirnya ditransferlah seekor jin masuk ke dalam badan budak perempuan ni. Okey, hati-hati, jangan kita bermudah-mudah kita cakap benda ini sihir, benda ini saka, benda ini masalah gangguan jin. Jangan. Pastikan kita kalau nak berikhtiar, jumpa dengan orang-orang yang betul. Pastikan, ya, jangan jumpa bomoh. Ataupun sekarang kita boleh katakan ada kaedah, ya, ustaz campur dukun. Kaedahnya ruqyah, bahannya bidara, tapi menggunakan kadang-kadang tangkal, kadang-kadang jampi yang tak faham, ya, kadang-kadang kaedahnya mengelirukan, bacaannya pelik. Kaedah perdukunan, ustaz campur dukun, akhirnya menjadi uskun. Oh, sedih kita dengar. Uskun, gayanya ustaz, ceritanya selawat, cakap selang-seli selawat, bagus, tapi kaedahnya bertentangan dengan syarak. Berlama-lama dalam berdialog dengan jin, melayan jin ni, Allahu Akbar. Uskun lah tu, ustaz campur dukun. Salah kaedah tersebut, jangan cuba sama sekali, hindarkan. Dia tengok macam pelik je, asyik-asyik bercakap dengan jin, melayan-layan jin ni. Na'udzubillah, itu bukan kaedah yang betul untuk kaedah ruqyah syar'iyah. Kena tinggalkan. Okey, sebelum kita masuk azan insya, kita nak tinggalkan amalan, ya, amalan yang sahih jika berlaku kesedihan. Tadi kita dah bagi tips apa yang perlu kita buat. Hari ini kita nak tinggalkan amalan. Kalau kita berasa sedih, apalah zikir yang betul sesuai untuk kita baca ketika berlaku kesedihan ini. Ini penting supaya kita nak dapat kekuatan. Ya, jangan cakap perempuan je lemah. Ni perempuan lah sensitif, sedih ni perempuan je. Tak, lelaki sekali kalau dia kena terjatuh lebih teruk daripada perempuan. Ya, yang gila talak, jarang perempuan gila talak. Kalau lelaki biasa gila talak, kan, jadi gila lepas talakkan orang. Kena hati-hati. Jadi apa zikir atau amalan yang boleh kita buat supaya jiwa kita kuat menghadapi kesedihan? Yang pertama, jika kita dah mula berasa sedih, jangan tinggalkan istighfar. Jangan tinggalkan istighfar. Tadi kita dah istirja' dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arjurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, kau gantilah musibah ini Allah dengan perkara yang lebih baik. Lepas tu kita istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kita minta ampun dengan Allah. Tak cukup istighfar. Yang saya sangat galakkan, sila baca atau hafalkan Sayyidul Istighfar. Hafal, usahakan hafal. Sebab kita ni hamba Allah, yang nak jauhlah sangat dengan Nabi. Nabi pun amalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal, amal. Susah panjang, tak apalah, istighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahih. Berlaku apa-apa pun, istighfar. Dapat nikmat, alhamdulillah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Takut-takut kita kufur nikmat, istighfar. Sedih, baca istirja', serah kepada Allah, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Takut-takut kita hilang sabar, dengan istighfar Allah bagi kita kekuatan, insya-Allah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang sahih kita ambil.
Kita ambil yang Nabi ajarkan, jangan ubah-ubahlah. Itu yang paling simple dan paling senang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Simple. Ustaz, selawat yang panjang-panjang sikit. Oh, tak apa, kita tunggu selepas azan isyak. Okey, insyaAllah. Tadi yang kedua, antara yang boleh kita buat ketika kita berlaku kesedihan ke atas diri kita, jangan tinggalkan selawat. Sebab sifat selawat ni lembut. Bila kita baca pun sebenarnya dia punya nada tu lembut, kan? Kita rasa tenang bila kita membacanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan cantik. Lepas istighfar kita selawat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menitik air mata kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sedihnya mengalir air mata tu dia keluar sekali. Sedih dengan perasaan tu keluar dengan air mata kita. Okey. Yang ketiga, apa lafaz yang sesuai daripada surah Ali Imran ayat 173, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik perlindung. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Okey, kita dah istighfar. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Kita sambung dan yang terakhir kalimah simpanan di syurga.
ya, dari Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Hadis riwayat Bukhari, ya, 7386. Kita gabungkan semua zikir-zikir ini, insya-Allah kita akan tenang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau baca tu, ya Allah, kita baca dengan tenang, kita baca jangan kelang kabut, dengan penuh penghayatan, sedih kita akan berkurangan, kita dapat kekuatan. InsyaAllah Allah akan campakkan kekuatan dalam hati kita. Sebab yang akan campakkan kekuatan ini adalah Allah. Yang akan membuang kesedihan ini adalah Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Allah lah yang boleh kawal juga sifat manusia. Jadi kita serah kepada Allah. Okey, wallahu alam, moga-moga ia bermanfaat. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, moga-moga Allah bersama dengan kamu. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.